Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita meneruskan tazkirah ringkas kita sambungan yang sebelum ini, yaitu mengenai kesamaran di dalam kesyirikan. Sebelum ini kita bincangkan bab kesamaran yang keempat, yaitu kesamaran mengenai keramah dan juga mukjizat. Kita dah tengok dah punca kesyirikan ialah masyarakat samar mengenai keramah yang dianugerahkan kepada wali dan juga mukjizat yang dianugerahkan kepada nabi. Kesamarannya ialah masyarakat menganggap anugerah tersebut adalah hak mutlak para wali-wali dan juga para nabi-nabi. Jadi atas faktor tersebut, kita telah jawab persoalan tersebut, di mana keramat dan mukjizat itu adalah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan bagi bila-bila dia nak bagi, dan dia akan tak bagi apabila dia rasa tak bagi. Jadi masyarakat menganggap bila wali tadi meninggal dunia, maka dia menganggap anugerah khas keramat yang didapat masa atas dunia dibawa masa dia mati. Maka bila dia mati, kononnya manusia-manusia yang rasa anugerah khas itu dibawa sama pasal dia mati, bukan sebarang mati, dia ada anugerah khas, maka mereka mula berdoa, minta ada hajat untuk menyelesaikan, sempurnakan hajat dia. Ada masalah, pergi berdoa dengan roh-roh yang mati tersebut untuk menyempurnakan hajat mereka. Itu adalah kesamaran dia, maka itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara satu lagi perkara yang berbeza di antara keramat dan juga mukjizat ialah sihir. Keramat ialah menyeru untuk Allah semata-mata. Bila golongan ahli tauhid, dia taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dia ada latihan rohani, dia ada mujahadah dia punya, maka Allah redha dengan amalan dia pasal dia menyeru hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya sihir pula ialah menyeru kepada selain daripada Allah. Itu beza dia. Sihir ialah menyeru kepada selain daripada Allah, dan dari segi kesannya sama. Kesannya keramah ke, mukjizat ke, sihir ke, kesan dia ialah luar biasa berlaku kepada dalam dunia ini, berlaku keadaan luar biasa. Maka cuma beza dia, sihir ialah menyeru kepada selain daripada Allah, dan dia menjadi. Bila dia menjadi tersebut, hujah dia menjadi merupakan pegangan kepada golongan-golongan yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal hujah dia kalau menjadi, maknanya Allah redha dengan sihir mereka. Allah redha. Dia tak tahu bahawasanya dunia merupakan ujian, medan ujian untuk darul ibtila, negeri diuji. Maka memang betul kalau dia buat sihir menjadi kerana Allah juga izinkan. Tetapi Allah izin dengan sebab Allah nak uji dia, sama ada nak menyeru dengan dia, maka Allah bagi rahmat. Kalau menyeru selain daripada dia, tapi Allah izinkan dapat kebenaran atau menjadi perkara-perkara yang dia minta tadi, luar biasa tadi, maka dengan kemurkaan Allah, dengan laknat Allah. Yang kalau menyeru Allah, Allah bagi rahmat. Menyeru selain daripada Allah, Allah laknat. Itu dia punca beza dia. Maka perkenaan dengan sihir ini dalam ayat Al-Quran agak panjang lah. Kita tengok sikit awal lagi ni, pasal kita cepat sangat tarawih tadi. Kita boleh buat 20 minit kot. Boleh ke? Apa tu, moreh ada lagi, tak apa, tak habis. Dalam surah Al-Baqarah, kisah sihir ini. Maka kisah sihir ini kalau tengok dalam Al-Quran, rupa-rupanya orang-orang Yahudi ini amat minat dengan sihir.
daripada kerajaan zaman dahulu lagi, zaman Nabi Allah Ibrahim, terus kepada nabi-nabi selepas itu, Bani Israel, bangsa Yahudi amat suka dengan sihir. Malah dia guna kuasa sihir untuk memerintah negara dia. Dia mengguna sihir, ilmu sihir untuk menakluki negeri lain, menakluki rakyat negeri dia, menggunakan kekuasaan ilmu sihir tersebut. Setiap raja dia akan pasang seorang ahli sihir. Banyak kisah-kisah dalam Al-Quran dia mempunyai sihir. Contohnya Fir'aun nak berlawan dengan Nabi Allah Musa. Dia kata Nabi Musa juga sihir. Dia panggil ahli sihir dia. Maka bila panggil ahli sihir dia, sama-sama tunjuk kekuatan dia. Dia campak tali-tali bentuk tongkat menjadi ular-ular yang kecil. Nabi Allah Musa campak mukjizat dia, tukar dia, maka ular yang besar menelan ular kecil yang mananya mukjizat menelan sihir tadi. Jadi bila ahli sihir tengok cara tongkat Nabi Musa itu, dia kata ini bukan sihir, ini mukjizat. Maka ketika itu juga pasal dia tahu seru selain daripada Allah sihir, Nabi Musa menyeru Allah semata-mata dia menjadi mukjizat. Maka ketika itu juga dia peluk agama yang benar daripada Nabi Allah Musa AS. Itulah beza dia. Maka ketika dahulu, contoh Nabi Allah Sulaiman. Nabi Allah Sulaiman difitnah oleh, selepas kewafatan baginda, maka masyarakat Bani Israel ketika itu menuduh Nabi Allah Sulaiman menggunakan sihir untuk memerintah negeri dia. Maka mereka mengatakan, selepas Nabi Musa wafat, syaitan-syaitan tak mati pasal dia hidup. Dia pun pergi membisik kepada manusia kawan dia tu. Dia kata, kalau kamu tak percaya Nabi Sulaiman merintah menggunakan sihir, cuba gali di bawah istana dia, ada tak dia letak maklumat mengenai sihir kat situ. Maka mereka gali, betul-betul ada, dan mereka beramal dengan sihir tersebut. Maka Allah jawab persoalan mereka dalam Al-Quran. Allah jawab persoalan Nabi Sulaiman bukannya mengamalkan sihir, tapi dia merupakan mukjizat. Dia boleh berhubung dengan binatang, dengan jin, dengan angin dan segala-gala mukjizat yang Allah bagi kepada Nabi Allah Sulaiman. Tengok sikit ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma unzila 'alal wattaba'u ma tatlu syayatin 'ala mulki Sulaiman. Wattaba'u, dan mereka mengikuti. Siapa dia? Bangsa-bangsa Yahudi ini mengikuti apa? Mengikuti perkara-perkara sihir dalam kitab Taurat dia. Senang saja. Tak ikut kitab Taurat, maka itulah sihir. Dia nakkan sesuatu, maka dia mengikut apa-apa yang tidak ada dalam kitab Taurat atau menyelami kitab Taurat dia. Maka ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman, dia mengikuti pula ma tatlu, apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan semasa kerajaan Sulaiman. Maka didengar bisikan-bisikan syaitan yang mengatakan inilah sihir-sihir semua sekali. Maka dia ikut macam tu. Pasal apa? Pasal Yahudi ini suka dengan dunia, dia nak keluasan luar biasa, maka dia buat sihir tersebut untuk dapat kemenangan dunia kononnya. Lepas itu, atas tuduhan dia mengatakan Nabi Sulaiman menggunakan sihir juga, maka Allah jawab persoalan dia. Wa ma kafara Sulaimanu. Padahal tidak kafir Nabi Allah Sulaiman, walakin nasyayatin kafaru, tapi yang kafirnya syaitan-syaitan tadi. Allah balas Nabi Sulaiman bukan kafir, dia Allah mukjizat. Tapi yang kafir, yang buat sihir ialah syaitan-syaitan yang bergabung dengan manusia dalam bentuk manusia memuja jin sebut, ada sihir-sihir dia. Golongan inilah yang kafir sebenarnya. Ibrah kita nak ambil di sini ialah mengamalkan sihir merupakan kafir. Pasal apa kata? Allah kata, walakin nasyayatin kafaru. Golongan-golongan yang berbaik dengan syaitan dengan jin tadi, bila dia mengamalkan sihir, dialah kafirnya. Pasal apa kafir? Dia syirik pada Allah, dia menyeru selain daripada Allah. Tak kisahlah dalam bidang perubatan ke, dalam bidang kesaktian ke, apa-apa bidang dunia sekalipun, kalau dia menyeru perkara-perkara luar biasa selain daripada Allah, Allah buat sini, dianya merupakan
syirik dalam bentuk kafir, dalam bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal yu'allimunan nasa sihra. Pasal syaitan tadi mengajar sihir kepada semua manusia-manusia yang nak berbaik dengan jin. Itulah sihir. Selesai tu, maka sihir Allah buktikan Nabi Allah Sulaiman. Rupa-rupanya Nabi Allah Sulaiman ini di zaman pemerintahan dia berleluasa dalam negeri itu sihir. Semua manusia nak kejayaan dunia, dia menggunakan sihir. Dia dengki dengan orang tu, dia dengki dengan orang ni, dia menggunakan sihir untuk menjatuhkan orang lain, memburukkan orang lain, memecahkan rumah tangga, berbagai-bagai bentuk sihir yang untuk kesenangan dunia. Maka Nabi Allah Sulaiman untuk membentras perkara ini, Nabi Allah Sulaiman dia jatuh hukum tangkap semua bomoh-bomoh dalam negara dia. Dan mana-mana bomoh tersebut, dia bawa dokumen-dokumen dia, dahlah bomoh dihukum. Segala dokumen dalam bentuk surat-surat sihir tersebut, dia tanam di bawah tempat duduk dia. Ini kata ahli tafsir lah, berbagai-bagai tafsir kat sini. Maka bila dia mati, baru orang gali balik. Syaitan tahu benda tu. Maka bila dia mati, syaitan membisik dengan orang lain. Kalau tak percaya Nabi Sulaiman amal sihir, cuba gali dalam bawah istana tu, betul-betul ada dokumen tersebut. Berbeza, Nabi Sulaiman nak bentras sihir, tapi syaitan tuduh Nabi Sulaiman menggunakan sihir. Maka Allah jawab persoalan Nabi Sulaiman sebenarnya ahli tauhid, hanya mengesahkan Allah dalam bentuk ibadat, dalam bentuk minta bantuan dan pertolongan, bukannya seperti masyarakat Yahudi canangkan yang Nabi Sulaiman menggunakan sihir. Maka Allah jawab persoalan tadi. Daripada mana sihir ini muncul? Daripada mana mula-mula sihir muncul? Sihir muncul ialah apabila di dalam Al-Quran ceritakan, apabila Nabi nak lantik, Allah nak lantik Nabi, pasti Nabi tersebut akan nak membuktikan dia Nabi, Allah akan anugerahkan mukjizat. Pasal mukjizat nak memastikan betul-betul dia utusan Allah, maka nak membuktikan kebenaran dia seorang Rasul, maka Allah anugerahkan dia mukjizat, perkara luar biasa untuk mengesahkan dia seorang Nabi. Jadi sebelum Allah lantik Nabi, yang Nabi tersebut akan mengajar mukjizat dalam bentuk mukjizat untuk tabligh kepada umatnya supaya mengesahkan Allah, maka Allah perintahkan, ini tafsir pertama lah, mengetahkan dua malaikat, iaitu Harut dan Marut. Tapi dalam tafsir Al-Quran, tajuk ini yang paling banyak diperbahaskan. Ada mengatakan ini malaikat, ada mengatakan ini jin, ada mengatakan ini manusia. Banyak sekali Ini yang paling banyak diperdebatkan dan berbagai-bagai tafsiran. Saya mengambil yang paling ringkas, yang paling senang, pasal guru kita nak kaitkan dengan akidah. Maka kita tafsir berdasarkan akidah. Kita baca lagi. Sikit lagi. Lagi 10 minit boleh ke? Wa ma unzila 'alal malakain, dan apa yang telah diturunkan atas dua malaikat di mana? Babil, di negeri Babil. Sekarang ni panggil Babylon dah, di Iraq tu. Di negeri Babylon ini zaman mana? Sebelum Nabi Allah Sulaiman. Wallahu ta'ala. Ada mengatakan sebelum Nabi Musa, ada mengatakan zaman Nabi Allah Ibrahim dengan Namrud, semua sekali itu tak jelas. Pasal dalam Al-Quran, masa siapa tak mustahak, yang mustahak, pengajaran yang Allah nak ceritakan kepada kita semua untuk ambil ibrah daripada ayat Al-Quran. Bilangan ke, siapa ke, di mana ke, tahu mana ke, itu tak mustahak. Jadi kita pembaca Al-Quran, tujuan boleh ambil pengajaran dia. Maka Allah perintahkan malaikat. Kenapa malaikat turun? Malaikat turun ialah nak mengajar perbezaan di antara sihir dengan mukjizat. Pasal dua-dua ini merupakan perkara yang sama. Dua-dua merupakan perkara luar biasa yang berlaku. Satu mengesahkan Allah, satu minta bantuan dan pertolongan daripada selain daripada Allah. Jadi tujuan dia berkesan sama. Satu sihir, satu mukjizat. Maka Allah buat turun dua malaikat, nama dia Harut wa Marut. Harut dan Marut ini, tafsir yang pertama mengatakan dia dua malaikat yang dia menyamar menjadi manusia. Tetapi kalau Israeliat, banyak ceritalah, dia menyamar, dia minum arak, dia nak main dengan berbagai-bagai cerita, itu semua Israeliat. Tak boleh percaya pasal dia bercanggah dengan ni. Tapi ini tak ada apa. Allah turunkan dia untuk mengajar beza mukjizat dengan
sihir. Kalau berlaku luar biasa macam ini, tapi dia buat dengan cara mengesahkan Allah, dia mukjizat. Kalau berlaku macam ini, tapi dia minta doa selain Allah, dia sihir. Itu beza dia. Maka turun. Maka wa ma yu'allimani min ahadin, padahal bila malaikat itu turun, dia jumpa dengan manusia-manusia zaman itu yang sebelum turunkan Nabi lagi. Dia turun dahulu sebelum Allah lantik Nabi. Dia mengajar masyarakat dulu beza antara sihir dengan mukjizat. Maka apa tugas malaikat? Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula. Malaikat ini tidak akan memberitahu kepada manusia-manusia, tidak akan mengajar manusia sihir, dah, hatta sehingga yaqula, dia mengatakan, yaqula keduanya, innama nahnu fitnatun, sesungguhnya aku ini adalah ujian. Aku ini ujian saja untuk apa? Untuk mengajar kamu wahai manusia antara sihir dan mukjizat. Tetapi sihir kamu tak boleh buat, cuma aku bagi tahu saja. Macam ini sihir, kalau sihir Allah laknat. Kalau macam ini mukjizat, mukjizat Allah bagi rahmat. Itu saja aku nak bagi tahu. Dia kata innama nahnu, kami fitnatun, merupakan untuk cobaan saja untuk mengajar perkara ini, tapi untuk kamu tahu saja. Tapi kalau kamu buat, fala takfur. Kalau kamu buat sihir tersebut yang aku ajar ini, kamu akan menjadi kafir, mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, sesiapa yang terlibat dengan sihir, buat orang tu, buat orang ni dah santau, dia merupakan terkeluar daripada agama. Kena ingat tu, dia merupakan terkeluar daripada agama. Pasal apa? Pasal dia telah memenuhi tuntutan ini. Fala takfur, maka janganlah buat macam tu, buat kafir kalau buat sebagaimana yang menyeru kepada selain daripada Allah tadi. Jelas Maka dia ajar macam tu, fayata'allamuna minhuma, maka golongan-golongan Yahudi ini yang nak mementingkan dunia, nak keuntungan segera. Dah, macam sekarang lah, kita nak peniaga laris, kita guna berbagai-bagai sihir, buat orang tu, buat orang ni dah. Kita cari bahan-bahan, kita letak kedai orang tu supaya kedai dia tak laku, kedai dia bolak berbaki. Sama, konsep sama. Pasal apa? Untuk kepentingan dunia, kita akan belajar sihir. Pasal keramah dengan mukjizat tak boleh belajar, tapi sihir boleh belajar. Pasal just seru kepada selain pada Allah, maka Allah kabulkan. Pasal dia nak sangat, dia nak kafir sangat, dia nak kufur sangat, maka Allah izinkan dengan kemurkaan Allah, kerana dia tak ikut ayat Allah untuk mengesahkan dia. Maka fayata'allamuna minhuma, maka belajar mereka daripada kedua malaikat Harut Marut tadi. Macam mana? Ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Salah satu ajaran dia ialah apa yang boleh memisahkan suami isteri. Tengok ni, suami isteri dengan sihir saja, suami benci isteri, isteri benci suami. Salah satu sihir. Ini merupakan perbuatan-perbuatan. Kadang-kadang menggunakan ayat Al-Quran untuk ilmu pembenci. Ilmu pembenci ke, ilmu kasih sayang kan, apa-apa yang kita menyeru kepada selain Allah, dianya merupakan kesyirikan dan kufur jenis syirik itu. Maka sayufarik, maka itulah, maka sebenarnya sihir ini, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biiznillah, sebenarnya dia buat sihir menyeru kepada selain pada Allah. Allah kata tak boleh sebenarnya, walaupun dia menyeru tersebut mendapatkan perkara, menjadi sihir tersebut, itu pun dengan keizinan aku. Allah kata sihir pun sama, aku izin juga, dia minta dengan aku izin, aku bagi. Untuk apa? Untuk menguji dia sejauh mana dia nak menjadi ahli tauhid. Tapi kalau dia buat juga, dia minta dengan selain aku, okey, aku kabulkan, maka kabul aku dengan kemurkaan aku. Illa biiznillah. Maka wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum, maka mereka beramal dengan sihir untuk kepentingan dunia, walaupun boleh memudaratkan mereka, walaupun boleh memanfaatkan mereka ketika itu. Pasal kehidupan orang terlibat dengan sihir ini ialah untuk kepentingan dunia. Dia tak nampak akhirat itu untuk menghumpankan ke dia neraka kekal. Dia tak nampak. Pasal apa? Dia penting dunia.
Ahli-ahli sihir ini semasa-masa dia sakit hati, dia dengki ke orang, dia nak naik dia. Dengki ialah nak jatuh ke orang lain, nak naikkan dia. Maka dia akan buat apa-apa supaya orang lain jatuh. Maka apa? Dia tak nampak akhirat. Maka itulah sihir. Sihir hanya untuk mengenakan dunia saja. Walaupun benda tu memudarat ke, benda tidak bermanfaat ke, mereka buat juga. Walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirah. Walaupun mereka tahu perbuatan sihir ini, mereka menjual akhirat mereka kerana lebih mementingkan dunia ketika itu. Kenapa? Hasil daripada bisikan syaitan untuk memuaskan hawa nafsu dia. Maka ma lahu fil akhirati min khalaq, maka bahagian akhirat dia tak ada. Allah akan meletakkan dia kekal dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Wala bi sama syarabihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka telah menjual sebahagian diri mereka untuk kepentingan dunia. Pasal apa? Pasal mereka nak sangat dunia. Law kanu ya'lamun, adalah mereka mengetahui keadaan tersebut, tapi dia mengikut bisikan-bisikan syaitan tadi yang mengatakan baik amalan-amalan tersebut dengan keizinan Allah. Sebenarnya mereka tak faham konsep karamah dan mujizat tadi. Dia ingat setiap benda luar biasa atas keizinan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila kita kesimpulan sini, malaikat iaitu karamah diberi untuk wali, dan bukan hak wali tapi hak Allah. Mujizat untuk Nabi, bukan untuk Nabi juga tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia nak bagi, dia bagi. Tapi kedua-duanya tak boleh belajar. Sihir ialah menyeru kepada selain Allah, tapi boleh belajar dengan jin dan syaitan. Mereka akan menjadi jin dan syaitan. Itulah mereka akan bersama-sama menyeru jin dan jin lah, menyeru jin. Maka jin jahat akan bertukar sifat syaitan. Sebab itu ada orang boleh tangkap jin lah. Nabi kita sendiri pun kena sihir oleh orang Yahudi. Dan tengok ni, Nabi disihir oleh orang bangsa Yahudi. Ketika itu Allah turunkan malaikat untuk ajar bagaimana cara nak mempertahankan diri. Nabi ahli tauhid yang paling top, tapi disihir. Kenapa disihir? Pasal Allah nak tunjukkan bagaimana cara supaya kita merawat diri kita untuk menyelamatkan diri daripada sihir. Maka nak tidur malam, baca 3 qul huwallah dah, Al-Falaq dan An-Nas, sapu tepuk tangan, sapu seluruh badan. Ini yang benar. Pasal nak bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengelak daripada menjadi sihir. Tetapi kebanyakan sekarang ini bukan macam itu. Kita tak yakin dengan doa sebelum tidur yang Nabi ajar. Kita pergi mencari bomoh-bomoh lain, ahli-ahli agama lain, ustaz-ustaz yang lain, nak buang sihir tersebut. Maka kita sekarang ni memanggil jin lain untuk berperang dengan jin bomok sihir tadi. Maka dua jin akan duduk dalam diri kita, sambil sihir tak akan keluar daripada badan kita. Itulah kesamaran dia. Maka kita panggil jin untuk jaga diri kita, bergabung dengan jin sihir tadi. Maka jin tadi akan berpakat untuk memusnahkan orang yang jauh dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pasal apa? Pasal bila kita ahli tauhid, mengesahkan Allah, percayalah jin tak akan mampu nak usik kita sikit pun. Tetapi bila kita bukan ahli tauhid, kita gitu, syaitan akan masuk dalam bentuk histeria lah, bentuk perbuatan mana-mana pun. Inilah peranan syaitan. Pasal apa? Pasal jin syaitan tak takut dengan lafaz Al-Quran. Jin dengan syaitan takut dengan makna Al-Quran. Bila kita baca, kita faham, maka ketika itu kita berdoa dengan Allah. Mulut sebut, niat pun ada, maka kita memperbesarkan Allah itu. Maka jin dan syaitan akan lari jauh-jauh, tak akan bersama dengan orang-orang yang ahli tauhid. Seperti mana sahabat-sahabat. Cuma kes Nabi, Allah nak buat sebagai tunjuk kepada, nak mengajar umat kita nak jauh pada sihir. Buat amalan setiap malam, baca 3 qul sebelum tidur, insya-Allah. Di samping buat ada lagi yang Nabi tunjuk atas perkara-perkara lain. Wallahu taala, panjang maaf. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fi din wa 'allimna ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jemput moral